Batu Buaya kat mana? Ha? Ada kenal tak Sultan Tengah? Pulau Kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi berkenaan siapa dia Sultan Tengah. Okey, melalui pembacaan saya sebelum ni lah, Sultan Tengah ni adalah Sultan Sarawak yang pertama. Nama Sultan Tengah ni, nama sebenar dia adalah Sultan Ibrahim Ali. Dia daripada Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei yang ke-10 kot. Sebab yang ke-9 tu ayah dia, Sultan Muhammad Hassan. Sultan Muhammad Hassan mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama adalah Sultan Jalilul Akbar, salah saya. Lepas tu Sultan Ibrahim Ali. Tapi masa tu Sultan Jalilul Akbar ni memerintah dekat Brunei. Lepas tu dalam masa tu dia ada adik dia. Dia tak tahu nak letak dekat mana adik dia ni. Sebab adik dia ni ingin jadi sultan juga. Lepas tu dia tengok dekat Sarawak ada kosong. Sarawak ni di bawah pemerintahan Brunei juga pada masa tu. Jadi dihantar Sultan Muhammad dekat sana. Sultan Muhammad Ibrahim Ali Omar dekat sana untuk memerintah Sarawak pada masa tu. Tahun dia kemungkinan 1590 lebih ke 1600 macam tu lah. Saya Saiful. Okey, hari ni aku akan bahaskan pasal Makam Sultan Tengah yang pertama dan terakhir. Okey, lebih menarik lagi, terdapat orang Terengganu telah mentap di sana hampir 80 tahun di Santubong, Kuching, Sarawak. Lama tinggal sini dekat Sarawak lah. Sini banyak Terengganu. Ada juga sebelah sana lah. Sebelah sana? Memang orang Terengganu dia sana. Kami panggil tu Terengganu. Asalnya ada orang dari Terengganu. Belakang sekolah. Belakang. Berhadapan dengan laut. Dekat sekolah ni, rendah tu. Okey, pada tahun 1993 telah menyebabkan satu makam tua di kawasan simpang Jalan Taman Santubong, Kuching, Sarawak. Okey, makam tersebut merupakan makam Sultan Tengah yang pertama dan terakhir. Makam tersebut berusia hampir 365 tahun. Lama tu. Sultan Muhammad ni dia mati kena bunuh oleh hulu balang dia pada masa itulah. Atas sebab saya tak tahu sebab apa. Okey, beliau telah dibunuh oleh hulu balang baginda sendiri di pantai Santubong. Okey, di sini aku ada tunjuk buku yang kau boleh baca lebih detail lagi mengenai Sultan Tengah Sarawak. Batu Buaya ada bawah sana. Ya. Belakang batu besar. Bukan sejarah saja. Sejarah Sultan. Santubong. Ujung sekali. Ujung sekali. Oh. Sultan Tengah di balai polis sana. Sedikit sejarah tentang kedatangan Sultan Tengah di Sarawak. Setibanya beliau di Sarawak, pertama sekali beliau membina sebuah istana dan benteng. Untuk mengelilingi istana kini dikenali sebagai Kuching Bandaraya. Kemudian beliau melantik pembesar
dan menyusun pentadbirannya. Di antara mereka adalah petinggi Datu Seri Setia, Datu Syah Banda Indra Wangsa, Datu Amar Setia Diraja dan Datu Temenggung Laila Wangsa. Setelah semuanya selesai, Sultan Tengah menggunakan gelaran Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Mengikut sejarah Sambas, beliau dikenali sebagai Sultan Abdul Jalil. Pada tahun 1599, beliau melawat Pahang dan seterusnya sebahagian pada kerajaan Johor. Sewaktu itu terjadi salah faham di antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil, sehingga rombongan serta beliau terpaksa pulang dengan tergesa-gesa walaupun keadaan cuaca yang agak kurang elok. Pelayaran terkandas di Sukanda. Kurang daripada 1,000 pelayaran kapal Sultan Tengah terkandas di Sukanda. Sultan Tengah dan rombongannya disambut baik oleh Sultan Muhammad Syafiuddin atau lebih dikenali Digiri Mustika sebelum beliau memeluk agama Islam, yang dibantu oleh Syekh Samsuddin dari Mekah Al-Mukarramah. Agak lama juga beliau menetap di Sukanda. Akhir sekali beliau dijodohkan dengan adik Sultan Muhammad Syafiuddin. Nama diberi Puteri Surya Kesuma. Hasil perkahwinan beliau dikurniakan seorang putera yang diberi nama Sulaiman. Setelah menetap lama di Kesultanan Sukanda, beliau telah memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukanda untuk menetap di tempat baru, iaitu wilayah Sungai Sambas. Berpindahnya beliau ke Sambas sekitar 1638, Sultan Tengah meninggalkan Sukanda dengan 40 perahu yang lengkap dengan senjata menuju ke Penembahan Sambas di Sungai Sambas. Rombongan beliau disambut baik oleh Ratu Sapodak, Raja Penembahan Sambas ketika itu. Rombongan beliau ini kemudiannya dibenarkan oleh Ratu Sapodak untuk menetap di tempat tidak jauh daripada pusat pemerintahan Penembahan Sambas. Tidak lama selepas itu, Ratu Sapodak meninggal dunia dan diganti oleh Raden Kencono yang menggunakan gelaran Ratu Anom Kesumayuda setelah menaiki takhta. Kembalinya beliau ke Sarawak. Setelah lama, situasi mulai aman di sekitar Selat Melaka dan anaknya Raden Sulaiman telah pun berkahwin dan menjadi Menteri Besar Penembahan Sambas. Sultan Tengah memutuskan untuk kembali ke Sarawak. Pada tahun 1652, Sultan Tengah beserta isterinya Puteri Surya Kesuma dan keempat adiknya, adik kepada Raden Sulaiman, Badaruddin, Abdul Wahab, Rasmi Putri dan Ratna Dewi beserta orang-orangnya berangkat kembali ke Sarawak. Di tengah perjalanan ketika hampir sampai di Sarawak, yang diberi nama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Kecederaan Sultan Tengah terlalu parah sehingga menyebabkan Sultan Tengah bin Sultan Muhammad Hasan wafat. Jenazah Sultan Tengah setelah disolatkan kemudian dengan adat kebesaran Sultan Sarawak oleh Menteri-Menteri Besar Kesultanan Sarawak dimakamkan. Setelah Sultan Tengah wafat, Puteri Surya Kesuma telah memutuskan untuk kembali ke Kesultanan Sukadana bersama dengan 4 anaknya. Walaupun kini Sarawak tidak mempunyai sistem beraja, tetapi sejarah awal membuktikan Sarawak juga pernah mempunyai sistem
ataupun sultan yang berasal dari Brunei, sultan yang pertama dan sultan yang terakhir buat masa itu. Al-Fatihah.